Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Di hujung-hujung ni kita nak bercerita tentang tajuknya Pemulia Tetamu Agung bersama dengan pengerusi Musalla Ar-Raudhah iaitu Ustaz Azli Abdullah yang telah pun berada di sebelah saya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Tajuk pagi ni sangat menarik. Pemulia Tetamu Agung. Jadi saya pun terfikir juga Ustaz kan. Ya. Siapakah gerangan yang digelarkan sebagai Pemulia Tetamu Agung ni? Jadi mungkin penonton pun dah mula tertanya. Kisah siapa yang Ustaz nak bawakan pada pagi ni kan. Jadi kita pun sebenarnya nak mengambil semangat hijrah kan. Jadi si Pemulia Tetamu Agung ni memang salah satu contoh yang wajar kita contohi. Tapi masih lagi bermain di fikiran. Siapakah Pemulia Tetamu Agung ni? Siapa sebenarnya Ustaz? Mungkin boleh ceritakan sikit. Terima kasih Nan. Nan pernah pergi Turki kan? Saya pernah pergi Turki tapi bekerjalah bawa orang. Tak pernah pergi Ayub Sultan Tak sempat Ustaz. Sebab travel agency dia tak bawa ke situ, dia bawa ke tempat lain. Cantik. Ini kita cerita. Batan tubuh apa yang dimakamkan di situ. Nama sebenar beliau ni ialah Khalid bin Zaid. Kalau sebut Khalid bin Zaid ni ramai orang tak kenal. Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Tha'labah. Kalau sebut nama itu memang taubat orang kata orang tak kenal. Tapi dia lebih dikenali sebagai Abu Ayyub Al-Ansari. Dia digelar sahib Ikramud Duyuf. Pemilik ataupun orang yang memuliakan atau pemulia insan agung itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya semua kita sedia maklum. Yang mana ketika Nabi SAW berhijrah, ni cerita pasal hijrah ni kan, berhijrah ke Madinah. Selepas Nabi mendirikan Masjid Quba, maka Nabi bergerak pergi ke Masjid Nabawi yang ada hari ini. Di situ tu Nabi dikerumuni oleh ramai, kita kata orang-orang Ansar yang semua nak memberi khidmat kepada Nabi untuk ajak Nabi bermalam di rumah masing-masing. Masing-masing tarik tali unta Nabi kan, cerita dia. Dan Nabi bila tengok ramai duk tarik, Nabi kata apa? Da'uha fa innaha ma'murah. Lepaskanlah tali itu. Unta ni dia ikut perintah. Dia taat, dia ikut perintah. Maka dilepaskan tali itu, maka unta tu bergerak di lorong-lorong di Madinah, lorong-lorong Madinah tu. Kemudian dia berhenti, unta tadi ni benar-benar makmurah. Sampai di hadapan satu mirbat, tempat jemur kurma. Maka unta tu berhenti. Unta Nabi tu berhenti. Maka Nabi kata apa? Hahuna al-manzil. Inilah dia tempatnya. Maka rupa-rupanya tempat jemur kurma tadi dimiliki oleh dua adik-beradik. Dan di hadapan itu adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Abu Ayyub apa lagi? Tarik unta Nabi, letak di rumah Rasulullah, di rumahnya. Dan diriwayatkan Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama sebulan. Lama Ustaz. Kita kalau PM tinggal rumah kita ataupun agung di rumah kita sebulan. Seronok tak ceritalah. Ini kan pula insan yang paling mulia Nabi duduk di rumah beliau selama sebulan. Ada setengah mengatakan selama 7 bulan. Dan ketika duduk di rumah inilah kita kata yang mendatangkan nama Abu Ayyub ni sahib Ikramud Duyuf, pemulia, insan paling yang memuliakan manusia. Apabila mula tinggal di rumah Abu Ayyub ni, Abu Ayyub offer pada Nabi, tinggallah dia ada rumah 2 tingkat, tinggallah di atas ya Rasulullah. Rasulullah kata tak apalah, aku tinggal di bawah sebab di bawah ni senang, sahabat-sahabat datang jumpa, aku boleh jumpa di bawah ni, ada apa-apa urusan boleh uruskan di bawah, tak perlu naik ke atas. Maka Abu Ayyub pun aku. Tapi satu ketika tu, cerita ni biasa kita dengar, satu malam tu balang air tu jatuh pecah. Maka Abu Ayyub dengan isteri duk lap, ambil kain 1 lap, ambil kain 2 lap ni menitis juga ke bawah. Maka dia rasa sangat tak seronok sebab menitis tu tempat Nabi tinggal di bawah. Maka apa kata Abu Ayyub pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah Rasulullah di atas. Tak selesa kami tinggal di atas. Maka akhirnya Rasulullah tinggal di bahagian atas. Jadi tempoh selama 1 tahun ini satu kenangan yang indah. Dan tentu sekali gelaran sahib Ikramud Duyuf, insan pemulia agung ini dapat kepada beliau kenapa? Dia dapat melayan tetamu yang teragung. Kita ni dapat layan tetamu pun dah satu rahmat, satu kelebihan, satu pahala yang besar. Ini kan pula Abu Ayyub Ansari yang
dapat memuliakan insan teragung iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kalau dapat kita jadi macam ni bestnya. Wih, seronok Ustaz. Kan rasanya kalau saya lah kan, tiap-tiap hari masak Ustaz. Betul dah. Lain-lain Masak saja walaupun tak pandai masak, kita walaupun masak tak juga. masak, kita belajar masak kan sebab kita nak meraihkan tetamu, sebab kita tahu Masya tetamu yang datang tu dia membawa keberkatan dalam hidup kita Ya, kan. betul. Masya-Allah. Itu baru kisah yang sedikit kan. Jadi macam dalam buku Ustaz dekat depan ni kan, Tour de Quran pun yang Ustaz bawa pada hari ini pun ada kisah Abu Ayyub Al-Ansari dalam buku ni. Jadi Ustaz, penonton mesti tertanya-tanya kan? Macam mana nak dapat dengan buku ni Ustaz? Baik. Buku ni sebenarnya inisiatif Musalla Ar-Raudhah untuk memberi peluang kepada penyumbang-penyumbang Musalla Ar-Raudhah ni. Kebiasaannya mereka menyumbang terus direct ke akaun. Jadi rupa-rupanya ada cadang, why not Ustaz, kenapa tak jual buku Ustaz yang katanya tengah-tengah meletup katanya, jual dengan harga yang yang kita mampu bilik, dan sumbangan tu ada pada musalla. Sebab ada di kalangan penyumbang ni dia nak sesuatu. Betul. Dia nak menyumbang tapi dia nak sesuatu. Jadi inilah sesuatunya. Buku ni harganya RM60. Setiap pembelian RM60 itu separuh daripada harga buku ini, jualan buku ini akan disumbangkan kepada pembinaan Musalla Ar-Raudhah. Dalam buku ini ada saya selitkan kisah Abu Ayyub Al-Ansari, latar belakang dia, dan siapakah nama sahabat-sahabat lain yang pada ketika itu yang namanya hampir sama. Abu Ayyub apa lagi? Dia ada beberapa nama lagi yang saya selitkan dalam buku ni. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan semua teringin nak dapatkan buku ni, mungkin selama dia duk cari-cari, jangan susah hati, boleh kontak Musalla Ar-Raudhah, ada hotline kita tu. Kemudian adalah kawan-kawan kita yang akan layan lah. InsyaAllah kan. Jadi saya kira ini satu inisiatif yang terbaik daripada Musalla Ar-Raudhah, sebabnya kalau kita beli buku ni, at the same time kita dapat bersedekah, berwakaf untuk pembinaan Musalla Ar-Raudhah. At the same time juga kita dapat menimba ilmu kan, melalui kisah-kisah yang ada dalam buku Tour de Quran ni. Masya Allah, sangat bermanfaat. Jadi Ustaz, alang-alang kita dah sebut pasal Musalla Ar-Raudhah kan. Jadi mungkin ada perkembangan terkini. Dah setakat sampai mana dah pembinaannya? Dah tak sabar ni nak tunggu bila siap. Baik. Terima kasih Nan. Alhamdulillah seronok sangat-sangat datang ke TV Hijrah, bukan kerana seronok nak jumpa Hanan saja. Jumpa Hanan pun seronok sebab dapat bercakap dengan orang baik, orang soleh. Seronok. Amin. Tapi yang lebih pada itu ialah saya seronok dapat bercerita tentang satu perkongsian kita secara beramai-ramai, kita membina sebuah rumah Allah. Dengan duit poket kita sendiri. Ada bagi RM1, ada bagi RM2, ada sampai beribu-ribu ringgit. Maknanya semua ni harta milik kita masjid nanti yang siap. InsyaAllah pada bulan Ramadan tahun depan kita akan guna. Jadi sekarang ni, hari Khamis ni kita akan curah simen konkrit di atas. Dia dibumbung, maka selepas itu akan menghampiri 60% siap. Lepas tu kita akan kubah, dah pilih akan pasang kubah, kita akan buat longkang besar, 2 buah longkang untuk mengelakkan banjir. Jadi sumbangan tuan-tuan itu nanti besar, maknanya satunya kepada penduduk-penduduk di sekitar dan juga orang-orang luar yang datang menumpang solat di sini. Dan tentu sekali yang lebih besar daripada itu ialah bila Nabi sebut siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid, walaupun sekecil sarang burung atau lebih kecil lagi, Allah bina untuknya sebuah mahligai dalam syurga. Ini yang paling utama sekali yang menyebabkan saya seronok datang kemari, walaupun tayar tu memusing berapa ribu kali daripada Kuantan, 250 km lebih kurang. Seronok kenapa? Saya sedang menjana pendapatan saya di akhirat esok bersama dengan tuan-tuan semua. Itu dia. Saya paling suka ayat Ustaz tu, menjana pendapatan di akhirat esok. Jadi insya-Allah itu bertepatan dengan kita punya tema di Assalamualaikum kan, bina rumah di syurga, bina syurga di rumah dan masuk syurga sekeluarga Ustaz. Masya-Allah. Bertepatan sangat. Jadi penonton setia Assalamualaikum, inilah masanya untuk anda laksanakan, terutamanya kita berada dalam bulan Muharram awal tahun ni kan. Jadi jangan berlengah-lengah dalam kita melaksanakan ibadah, berinfak, bersedekah, berwakaf dalam pembinaan Musalla Ar-Raudhah. Semoga ianya menjadi saham akhirat kita, insya-Allah dapat menampung. Mungkin dosa kita ni banyak kan, kita ni manusia kan, dapatlah at least tampung mana-mana lubang yang ada dalam hidup kita ni, insya-Allah. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, insya-Allah kembali dalam Assalamualaikum selepas ini.